Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 4.5% hingga 5.5% tahun depan. Ia didukung langkah dan strategi belanjawan madani ketiga 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri hari ini. Kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi majoriti rakyat. Perdana Menteri menegaskan bagi mengelakkan kekeliruan, tanggungan subsidi masih teruskan untuk 85% rakyat. Ini bermaksud kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk keperluan 85% rakyat. Kerajaan juga bercadang untuk melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun hadapan. Penjimatan yang dicapai akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, kerajaan menjangkakan kutipan hasil pada 2025 terus meninggi kepada 340 bilion ringgit. Ia dilaksana melalui perluasan asas percukaian melibatkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST yang akan dilaksanakan lebih progresif dan tidak membebankan rakyat. Pelaksanaan berkuat kuasa 1 Mei 2025. Selain itu, SST akan diperluas meliputi perkhidmatan komersial. Tahun hadapan peningkatan tertinggi bagi sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA iaitu 13 bilion ringgit berbanding 10 bilion ringgit. Ia akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima. 4.1 juta penerima STR kategori isi rumah akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan berbanding 700,000 penerima tahun ini. Peruntukan sektor pendidikan ditingkatkan kepada 64.1 bilion ringgit. Antaranya 2 bilion ringgit untuk projek naik taraf dan penyelenggaraan sekolah seluruh negara. 1 bilion ringgit khusus menyelenggara semua jenis sekolah uzur. 1 bilion bagi menaik taraf prasaranan daif di 543 buah sekolah terutamanya di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, 17 jenis bantuan pendidikan disediakan dengan peruntukan 5.3 bilion ringgit. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terima peruntukan kedua tertinggi iaitu 45.3 bilion ringgit berbanding 41.2 bilion ringgit sebelum ini. 1.35 bilion ringgit disediakan bagi menyelenggara pasarana kesihatan. Peruntukan bagi menaik taraf klinik-klinik daif juga meningkat iaitu 300 juta ringgit berbanding 150 juta ringgit sebelum ini. 21.2 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pertahanan. Angka itu meningkat 1.4 bilion ringgit berbanding peruntukan dalam belanjawan 2024. Perdana Menteri berkata, daripada jumlah itu, 5.8 bilion ringgit diperuntukkan untuk kerja-kerja senggara, pembaikan serta perolehan aset-aset ketenteraan baharu. 19.5 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Daripada jumlah itu, lebih 2.12 bilion ringgit diperuntukkan bagi aset khusus untuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi beruniform di bawah KDN. Ini bagi menjamin keselamatan dalam negeri melalui usaha bersepadu membendung peningkatan jenayah selain mengekang anasir pemusuhan yang memecah belahkan rakyat. Bagi memerangi rasuah secara lebih berkesan, peruntukan SPRM ditingkatkan kepada 360 juta ringgit tahun depan berbanding 338 juta ringgit ketika ini. Kerajaan memberi kebebasan sepenuhnya untuk SPRM menyiasat dan mengambil tindakan tegas bagi mengheret pesalah rasuah ke muka pengadilan. Hampir 600 juta ringgit diperuntukkan untuk NADMA bagi mendepani bencana banjir. Ini termasuk lebih 300 juta ringgit yang telah disediakan sekiranya berlaku bencana pada bila-bila masa. 150 juta ringgit juga akan disalurkan segera kepada PBT serta Jabatan Pengairan dan Saliran untuk pembersihan longkang dan pengorekan sungai. Dalam pada itu, lebih 250 juta ringgit diperuntukkan bagi pembaikan cerun seluruh negara. Ia bagi mengawal kejadian tanah jerlus dan tanah runtuh berulang. 21 juta ringgit disediakan bagi mengekang isu tanah jerlus di Kerian Laut Perak, Kedah dan Perlis. Manakala 10 juta ringgit bagi melaksanakan kajian geoteknikal di jalan-jalan utama sekitar Kuala Lumpur.
Berkuat kuasa 1 Februari tahun depan, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,500 sebulan kepada RM1,700 sebulan. Kerajaan juga memutuskan penangguhan kuat kuasa gaji minimum RM1,700 membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan berkuat kuasa pada 1 Ogos 2025. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC melalui ikhtiar Gear Up akan meningkatkan pelaburan langsung dalam negara berjumlah RM120 bilion bagi tempoh 5 tahun dengan RM25 bilion dilaporkan tahun hadapan. Ia melalui dana pemacu RM6 bilion bagi memperkukuh pasaran tempatan, manakala khazanah menyediakan RM1 bilion bagi terajui pelaburan yang menyokong industri semikonduktor tempatan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan RM40 bilion disediakan sebagai kemudahan pinjaman serta jaminan pembiayaan perniagaan bawah agensi-agensi kerajaan. Pinjaman bersaiz mikro tersedia sehingga RM3.2 bilion antaranya oleh Tekun dan BSN bagi membantu penjaja kecil. Bank Pembangunan Malaysia Berhad juga menyediakan dana pembiayaan RM6.4 bilion. Perdana Menteri turut mengumumkan pembinaan beberapa pejabat polis baru membabitkan kos RM2.1 bilion. Ia melibatkan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pahang, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Wang Semaju, IPD Petaling Jaya dan Balai Polis Tanjung Minyak Melaka. Bagi memperkasa kawalan di sempadan negara, sejumlah RM560 juta disediakan. Ia bagi membina dan menaik taraf ICQS di Rantau Panjang Kelantan dan Bukit Berapit Pengkalan Hulu Perak. Selain membina 2 pos sempadan baru di Bantul dan Serudung Sabah serta membekalkan badan penguatkuasa dengan teknologi drone dan AI untuk meningkatkan capaian kawasan boleh diawasi. Kementerian Pendidikan Tinggi pula diperuntukkan RM18 bilion. RM4 bilion disediakan dalam bentuk beasiswa, pinjaman dan allowans pendidikan. GLIC dan GLC turut komited memastikan sekurang-kurangnya 50% beasiswa dikhususkan untuk pelajar daripada keluarga pendapatan rendah dan menengah. Peruntukan TVET ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Sementara peluang pendidikan dan latihan TVET turut dipertingkat. Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik terus menyediakan pendidikan kepada 77,000 pelajar dengan peruntukan RM1.2 bilion. Giat Mara dan Kolej Komuniti RM55 juta bagi mengupaya 10,000 anak-anak institusi tahfiz dan pondok. Memperdayaan PMKS diperhebat bagi sokong usahawan tempatan tembusi pasaran ekspor. Ia melalui khazanah dalam program syarikat Mid-Tier dengan dana RM1 bilion yang menyedia pembiayaan. Juga melalui peruntukan RM40 juta disediakan matrik sebagai geran bayaran balik bantu pengeksport mempromosi produk dan perkhidmatan buatan Malaysia. Bagi peruntukan hal ehwal Islam, RM2 bilion disediakan kerajaan. RM150 juta dikhususkan untuk selenggara prasarana pendidikan Islam JAKIM. Kuota guru kafah juga akan ditambah seramai 1,500 orang. Sementara itu, lebih 70,000 guru kafah, guru takmir, imam, bilal, tuk siap dan makbud akan menerima sumbangan khas RM500 melibatkan peruntukan RM35 juta. Ke arah mempercepat urusan pengeluaran sijil halal, juru audit halal JAKIM akan ditambah sebanyak 100 orang. Sistem My-e-Halal juga ditambah baik bagi memusatkan 20 agensi kerajaan dan 100 badan pensijilan halal luar negara di bawah satu platform. Sementara itu, dana RM600 juta ditawar bagi pembiayaan khusus kepada PMKS menerusi Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan SME Bank. Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad juga sedia menjamin sehingga 80% pembiayaan PKS halal dengan nilai jaminan sehingga RM1 bilion. Matrik ditugaskan memacu perkembangan kapasiti perusahaan halal agar lebih berdaya saing dengan peruntukan RM20 juta.
Menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026, hampir RM550 juta diperuntukkan bagi mempergiat promosi dan aktiviti pelancongan. Ia juga merangkumi pemerkasaan ekonomi komuniti melalui seni termasuk kraf tangan dan batik. Industri seni kreatif pula menerima peruntukan keseluruhan RM160 juta. Perdana Menteri mengumumkan pertambahan peruntukan bagi dana kandungan digital kepada RM65 juta. Usaha itu bagi mempromosi karya-karya terutama yang berteraskan semangat kenegaraan. Manakala RM25 juta untuk My Creative Ventures. Selain RM40 juta disediakan di bawah insentif FIMI dan RM30 juta untuk program belia kreatif madani. Pembangunan sukan diperhebat dengan peruntukan lebih RM230 juta. Sementara RM15 juta disediakan untuk skuad bola sepak senior dan remaja kebangsaan bagi meningkatkan prestasi. RM20 juta disediakan untuk memperkasa ekosistem e-sukan negara. Juga cadangan pengecualian cukai pendapatan ke atas ganjaran hadiah wang tunai diterima atlet. Pelbagai inisiatif diperkenal menggalakkan wanita kembali bekerja. Ini termasuk program perantisan kepimpinan wanita dan program returnship. Cadangan potongan cukai tambahan 50% diberikan kepada majikan yang menggaji wanita bekerja. Dalam menyokong PMKS wanita pula, RM470 juta dana pembiayaan disediakan oleh SME Bank, BSN, Bank Rakyat dan MARA. RM5 juta disediakan untuk laksana ikhtiar 1000 hari pertama kehidupan untuk memulakan saringan hepatitis B kepada 420,000 ibu hamil. Perdana Menteri berkata, kerajaan turut tekankan pendidikan awal kanak-kanak. Justru 34 prasekolah serta 16 taska dan tabika kemas baru akan dibina tahun depan. Sistem pengangkutan awam yang cekap, berpatutan dan selesa kekal menjadi keutamaan kerajaan. Untuk itu, lebih RM270 juta peruntukan disediakan bagi menyokong perkhidmatan bas henti-henti di setiap bandar utama. Pas bulanan Mei 50 juga diteruskan bagi manfaat 180 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. Kerajaan komited mengurangkan kes kemalangan akibat keadaan jalan yang tidak selamat. Bagi membantu usaha itu, RM8.3 bilion disediakan untuk menyelenggara jalan persekutuan dan jalan negeri. RM178 juta turut diperuntukkan bagi memasang lampu-lampu jalan baharu dan lampu isyarat pintar di jalan persekutuan seluruh negara. Peruntukan RM1 bilion bagi menyediakan prasarana asas yang lengkap untuk pembangunan pekan yang bersempadan dengan Kalimantan Indonesia dan Selatan Thailand. Ini termasuk pembinaan jambatan di Rantau Panjang ke Golok dan Pengkalan Kubu ke Tumpat babitkan kos lebih RM50 juta. Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM5 juta bagi membekalkan air bersih secara hibrid menggunakan air hujan dan air bawah tanah di kawasan S-Zone. Turut diperkasa agenda pelindungan sosial bagi memastikan rakyat terbanyak dilengkapkan dengan simpanan persaraan yang munasabah serta caruman insurans daripada musibah. Kerajaan cadang lanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu ke atas caruman dalam skim persaraan swasta dan bayaran premium anuiti tertangguh sehingga tahun taksiran 2030. Sebagai menyokong agenda nasional Malaysia Sihat, RM27 juta disediakan bagi merancangkan lagi aktiviti sukan dan riadah rakyat. Ini termasuk penganjuran Hari Sukan Negara. Kerajaan juga bercadang memperluas skop pelepasan cukai pendapatan individu ke atas perbelanjaan perubatan. Kadar duti eksais bagi minuman bergula dinaikkan sebanyak 40 sen seliter secara berfasa mulai 1 Januari 2025. Ia bagi menyokong gerakan War on Sugar. Tambahan hasil yang diraih akan dimanfaatkan untuk menampung perbelanjaan kesihatan awam. Bagi memanfaatkan kontrak segera, program Protege Veteran diperkenal. Ia khusus mewajibkan kontraktor menyediakan peluang pekerjaan untuk veteran ATM, terutamanya mereka yang mempunyai kelayakan TVET. Tumpuan khusus juga diberi kepada pembangunan industri ketenteraan tempatan melalui pemindahan teknologi daripada pembekal aset ketenteraan.
Elang murid berkeperluan khas RM150 sebulan terus disediakan kepada lebih 110,000 murid OKU melibatkan peruntukan RM200 juta. Ini termasuk bantuan yuran pembelajaran yang bermanfaat 30,000 anak autistik dengan dana RM15 juta. 11 pusat permata baru untuk anak-anak autistik juga akan dibina di setiap negeri. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.